Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana in syi'ta sahla ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat bersama-sama sekali lagi pada waktu yang sangat berkat ini, waktu subuh yang didoakan keberkatannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita surah Al-Baqarah. Kita sambung ayat yang ke-233, ayat 233, iaitu masih lagi dalam hukum hakam, ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum hakam berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan nikah kahwin dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan wal walidatu yurdi'na, bagi para ibu hendaklah mereka menyusukan anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun secara sempurna, liman arada an yutimma ar-radha'ah, iaitu bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ke atas suami-suami, yakni yang dilahirkan baginya, yakni suami-suami, hendaklah mereka memberi rezeki kepada mereka, yakni kepada para ibu, dan memberi pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, janganlah seseorang ataupun janganlah dibebankan setiap jiwa itu melainkan apa yang dimampu. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, janganlah seseorang ibu itu ia merasa menderita ataupun mudarat dengan sebab anaknya, dan begitulah janganlah seorang ayah itu merasa mudarat dengan sebab anaknya. Wa 'alal warithi mislu dzalik, dan ke atas para waris, mislu dzalik, seumpama demikian, yakni kewajipan ke atas para waris adanya kewajipan seumpama yang demikian, seumpama kewajipan yang diwajibkan ke atas para suami. Fa in arada fisalan an taradin minhuma, sekiranya kedua-duanya, yakni suami dan isteri itu ingin fisalan, ingin memutuskan susu bayi tersebut, an taradin minhuma, kerana sebab keredaan, persetujuan daripada kedua-duanya suami isteri, wa tasyawurin, dan hasil daripada perbincangan mesyuarat mereka berdua, fala junaha alaihima, maka tidak adalah dosa bagi kedua-duanya. In aradtum an tastardi'u, manakala sekiranya mereka ingin mengupah orang untuk menyusu anak-anak mereka, an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum, maka tidak ada dosa ke atas mereka apabila mereka menyerahkan ma ataitum bil ma'ruf, apa yang mereka berikan dengan ma'ruf, yakni upah dengan ma'ruf. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 233 ini menceritakan tentang tugas para ibu
iaitu mengenai hukum hakam berkaitan dengan penyusuan. Ayat ini menurut Ibnu Katsir ialah satu petunjuk daripada Allah, irsyad, yakni petunjuk daripada Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang tempoh penyusuan yang terbaik ialah haulaini kamilain. Bagi ibu-ibu, mereka boleh menyusukan anak-anak mereka itu selama 2 tahun. 2 tahun itu kalau sebut 2 tahun secara mutlak, tapi disebut lagi selepas itu kamilain, yakni sempurna 2 tahun. Sempurna 2 tahun. Liman arada an yutimmar radha'ah. Tapi bagi siapa? Itu bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Maknanya tempoh penyusuan yang paling baik ataupun tempoh yang sempurna ialah 2 tahun. Berdasarkan kepada ayat ini, maka para ulama ada menyatakan bahawa penyusuan yang boleh menyebabkan seseorang bayi itu menjadi haram sekiranya dia menyusu dengan orang yang lain. Menjadi haram maksudnya tidak boleh berkahwin lah. Kalau ibu dia tak menyusu pun dia tetap menjadi haram lah, yakni muharram atau mahram, menjadi mahram, ataupun kita sebut orang Melayu muhrim. Berdasarkan kepada ayat ini, hendaklah penyusuan itu dilakukan sebelum sempurna 2 tahun. Bermakna kalau sekiranya bayi dah umur 3 tahun pergi menyusu dengan orang lain, dia tidak akan menyebabkan pengharaman. Dan biasalah kita tahu hukum hakam mengenai penyusuan ni, apa yang diharamkan, apa yang boleh dikatakan sebagai mengharamkan seorang bayi dengan seorang perempuan ialah penyusuan sebanyak 5 kali. 5 kali itu yang disebut sebagai 5 kali kenyang, kerana sabit dalam hadis yang sahih 5 kali kenyang. Bermakna kalau sekiranya seseorang itu ingin menjadikan anak angkat, katakan, maka dia perlulah menyusukan bayi tersebut. Menyusukan bayi tersebut supaya bayi tersebut apabila meningkat dewasanya, maka dia akan sama hukumnya seperti anaknya sendiri dari segi tidak batal air sembahyang dan jaga aurat, bukan dari segi perwarisan. Dari segi itu, kerana sabit dalam hadis Nabi yang sahih, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Radha'ah maksudnya penyusuan ini boleh mengharamkan seperti mana keturunan yang asal mengharamkan. Seseorang ibu, seseorang kanak-kanak dengan seorang perempuan. Mengharamkan dengan makna menjadikan dia itu haram kahwin. Itu maksud ayat mengharamkan. Kita dalam istilah kita panggil muhrim ataupun mahram yang sebenarnya. Cuma muhrim tu asal bahasa Arab maksudnya orang yang pergi buat haji berihram. Itu maksudnya. Cuma bahasa Melayu bila dia sebut nama muhrim, kalau sebut di depan orang Arab mungkin dia akan silap faham lah. Dia akan kata muhrim, apa dia pula muhrim? Muhrim ni buat haji, berniat ihram, itu muhrim. Sebenarnya istilah yang asalnya mahram ataupun mahram. Jadi Allah Ta'ala menyatakan di sini, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan tersebut. Berdasarkan kepada ayat ini, para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, oleh kerana Allah Ta'ala menyebut radha'ah di sini 2 tahun, maka yang lebih selepas daripada 2 tahun itu dikatakan oleh Ibnu Katsir, dikatakan bahawa penyusuan itu boleh menjadikan bayi itu lemah dari segi tubuh badannya dan juga mentalnya. Ini disebut oleh para ulama. Maka mungkin dari sudut saintifiknya begitulah. Bahkan dari segi saintifiknya, apabila bayi itu sudah meningkat umurnya 6 bulan ke atas, maka sudah tentulah
Dari segi perubatan dia suruh beri makan. Kerana energi tidak boleh disupply oleh susu ibu itu lagi. Energi ada, tapi energi itu tidak seperti mana pada peringkat awal. Kalau kita tengok dari segi graf yang ditunjukkan, memanglah energi pada peringkat awal banyak dihasilkan atau disupplykan, dibekalkan oleh susu ibu. Tetapi makin lama makin turun energi tersebut. Dan akhirnya bila 6 bulan disarankan supaya ibu di samping dia beri susu itu, breastfeeding itu, hendaklah dia juga beri makan. Mula-mula makan bubur, kemudian akhirnya sehinggalah sampai 2 tahun. Tapi tempoh yang baik untuk beri itu dalam tempoh 2 tahun. Tempoh 2 tahun. Kerana banyak hikmah-hikmahnya yang sangat banyak. Terutamanya bagi seorang wanita itu yang menyebabkan anak itu merasa tenang, menyebabkan anak itu, bahkan ada kajian yang dilakukan menyatakan kanak-kanak itu hendaklah tidur berdekap dengan ibunya sehingga umur 3 tahun, dia kata, kerana membantu perkembangan mental, perkembangan akal yang baik sehingga umur 3 tahun. Jadi ayah tak boleh dekat dengan ibu 3 tahun. Kan? Jadi itu setakat kajian yang dinyatakan, nak menunjukkan bahawa ya benar, hubungan ibu dengan anak ni lebih daripada apa. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam hukum hakam, dalam bab kita menghormat, bukan maksud menghormati, maksud dalam berbuat baik itu lebih kepada ibu berbanding dengan bapa. Kerana hadis Nabi yang sahih, bila sahabat tanya man ahsanu siapakah yang paling baik, paling layak, bihusni suhbati. Sahabat tanya, siapa yang paling baik aku buat baik dengannya? Di antara ibu dan bapa, Nabi sebut ummuk, ibumu. 3 kali ditanya ibumu, dan akhir sekali barulah disebut bapa. Dari segi hukum pemberian hadiah, malahan ada ulama menyatakan nak beri hadiah tu ya boleh diutamakan sedikit, dilebihkan sedikit ibu. Kalau hari raya bagi hadiah 500, 1000 kepada ibu, bagi ayah 700 je ke, ataupun 500 ke. Itu nak menunjukkan bahawa lebihnya ibu. Kerana memang lebih, wanita ni lebih. Quran sendiri dalam ayat-ayat Quran banyak melebihkan ataupun banyak memberi hak-haknya kepada wanita. Itulah dia Islam. Islam bukan mendiskriminasikan wanita, bukan. Tapi hanya dipolemikkan oleh barat, dipolemikkan oleh orang-orang yang dengki, yang pembelok kepada agama itu sendiri, yang menyatakan bahawa Islam ini merendah-rendahkan wanita. Kenapa wanita memakai, perlu menutup aurat seperti yang ada hari ini kita lihat? Kerana sebenarnya untuk melindungi wanita itu sendiri, untuk menjaga kemuliaannya. Kalau orang yang sentiasa membuat perumpamaannya, di antara baju yang berada di dalam plastik yang baru dengan baju yang display, biasanya orang nak yang dalam plastik, yang cantik, yang tidak disentuh. Yang display tu orang tak ambil. Tapi ambil jugalah kalau tak ada setengah-setengah tu, kan? Tapi nak beritahunya yang baik itu, yang baik. Jadi Allah Ta'ala sebut ni kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ke atas al-mauludi lahu, ke atas suami, yakni bapa kepada anak itulah. Wa 'alal mauludi lahu, wajib ke atas yang dianakkan baginya ataupun yang dilahirkan baginya. Atas dasar ayat inilah setengah ulama menggunakannya sebagai dalil menunjukkan bahawa anak itu adalah pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah kembali nisbahnya kepada bapa itu. Maknanya mesti disandarkan bin itu kepada bapa. Wa 'alal mauludi lahu, kepada yang dilahirkan baginya. Memang dalam ayat Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sebut anak itu adalah anugerah, adalah hibah daripada Allah.
Maksud apa hibah? Hibah ni pemberian, anugerah. Al-Quran menyebut yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberi hibah, nampak? Memberi anugerah, pemberian kepada sesiapa yang dia kehendaki, anak-anak perempuan, dan Allah beri sesiapa yang dia kehendaki, anak-anak lelaki. Jadi itu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Anugerah ni bermakna suatu nikmat, nikmat daripada Allah. Dan ia juga adalah merupakan hasil usaha daripada bapa itu sendiri ataupun suami itu sendiri. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga menyebut dalam surah Al-Baqarah yang kita telah baca tafsirnya, iaitu uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum satadhkurunahunna wa alimallahu annakum, apa nama ayat Quran seterusnya, wabtaghu fima kataballahu alaikum. Syahidnya di situ. Dan carilah, berusahalah untuk mencari fima kataballahu alaikum. Maknanya apa yang Allah Ta'ala telah fardukan, tuliskan, Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kamu. Ulama' mentafsirkan ayat tersebut dengan makna carilah anak tersebut, berusahalah untuk mencari anak tersebut. Maknanya ia adalah hasil daripada usaha seorang suami itu sendiri dengan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib ke atas bapa itu apa dia? Rizquhunna, memberi makan. Memberi rezeki itu maksud memberi makan, nafkah kepada para ibu. Wa kiswatuhunna, dan memberi pakai. Maknanya dua disebut di sini. Nafkah yang wajib itu siapa yang tanggung? Suami. Yang tanggungnya lelaki. Inilah Quran nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ni orang lelaki ni ia menjadi pemimpin, menjadi ketua kepada wanita itu, ketua kepada keluarga. Sebab semuanya atas kepala dia. Dia mesti memberi rezeki, memberi pakai, perubatan, semua yang wajib. Nafkah-nafkah yang wajib mesti dilakukan oleh suami itu. Tetapi caranya macam mana? Bil ma'ruf. Apa maksud bil ma'ruf? Bil ma'ruf ini maksudnya dengan cara uruf, dengan cara adat, seperti wanita tersebut di negara tersebut, tanpa adanya pembaziran, bukannya terlalu kedeku, sama ada dari segi pakaian, dari segi perhiasan, mengikut kemampuan suami ataupun bapa tersebut. Dari segi kesenangannya, orang pertengahan ke orang miskin, ikut kemampuan. Kalau orang miskin, takkanlah nak minta bagi pakaian yang berlebih-lebihan. Kalau orang pertengahan juga, takkan nak minta pakaian berlebihan. Takkan beri pakaian macam orang yang tidak ada duit langsung pula. Kalau orang kaya, ada cara. Maknanya mengikut uruf masing-masing. Setiap orang tu dia ada uruf yang berbeza. Sebab itulah dari segi memberi hukum juga, memberi fatwa, seorang mufti mesti memahami waqi'. Waqi' ni maksud realiti. Orang yang bertanya tu macam mana, dan memahami uruf orang yang bertanya. Sebab tu fatwa mungkin boleh berbeza. Orang ini datang bertanya, hukum dia berbeza dengan orang ini, mengikut urufnya. Kalau uruf orang ni mungkin kita lihat urufnya orang yang senang, mungkin berbeza dari segi hukum. Uruf keadaan darurat seseorang yang darurat berbeza dengan orang yang tidak darurat. Itu pun sudah berbeza. Orang darurat kadang-kadang boleh melakukan sesuatu yang haram dengan syarat darurat yang dianggap sebagai darurat yang sebenar. Cuma bila sebut darurat, sebenarnya tidak darurat. Itu je. Darurat yang sebenarnya berbeza dengan hukum yang orang yang tidak darurat. Sebab tu dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang saya baca tadi, famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin liithmin fa innallaha ghafurur rahim. Sesiapa yang mudarat, utturra tu maksudnya siapa yang berada dalam keadaan mudarat, dengan syarat mudarat itu sampai tahap untuk
Kalau dia tidak melakukan perkara haram tersebut, dia akan mati. Itu maksud darurat. Itu maksud darurat. Kalau tak mati lagi, maknanya dia baru berhajat. Kalau tak ambil benda tu, dia tak mati tapi rasa susah, itu panggil hajat. Tapi kalau tak ambil, tak susah pun, tak rasa apa pun, maka itu dipanggil tahsin. Tahsin ni maksudnya tahsin niat, benda yang berkaitan hanya nak melengkapkan kehidupan ni. Kita boleh buat perumpamaan seperti shelter, seperti perlindungan perumahan ini. Kalau sekiranya dia tidak mempunyai tempat tinggal, mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada dia dan menyebabkan dia boleh mendedahkan dirinya sampai tahap mati, kena bunuh binatang buas sebagai contoh. Tapi kalau sekiranya ada rumah yang macam mana, yang dia perlu, yang dia berhajat, yang boleh melindungi, yang ada 3 bilik ke, rumah yang cukup. Tapi untuk melengkapkan lagi, dia nak rumah banglo, rumah yang besar, rumah yang hebat, maka itu dipanggil tahsiniyat. Maka semuanya mengikut kepada kemampuan masing-masing. Jadi begitu juga memberi rezeki, memberi nafkah, pakaian dan sebagainya, kesemuanya adalah menjadi kewajipan seorang suami. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah Ta'ala sebut di sini. Nak kuatkan lagi apa maksud uruf tersebut. La tukallafu nafsun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mentaklifkan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Illa wus'aha, menunjukkan orang yang fakir, orang yang miskin, dia tidak ditaklifkan untuk memberi nafkah seperti mana orang yang kaya. Manakala orang yang tidak ada sesuatu, orang yang tidak ada apa-apa, dia tidak boleh untuk memberi nafkah sehinggalah dia mendapat sesuatu tersebut, berusaha untuk mencari rezeki itu, barulah dia boleh memberi. Sama juga dengan hukum hakam yang lain. Ayat ini boleh difahami juga secara umum. Hukum hakam yang lain, Allah Ta'ala tidak taklifkan sesuatu yang membebankan kita. Tidak ada taklif, melainkan taklif yang boleh kita lakukan. Sembahyang 5 waktu sehari semalam, suatu yang berada dalam ruang lingkup kemampuan manusia, manusia boleh lakukan. Sembahyang pun bukannya Allah Ta'ala perintah sembahyang bawa 2 guni beras. Tak ada. Kalau begitu saya rasa orang tak mampu. Setiap kali sembahyang 2 guni beras duk galas belakang. Tak ada. Kerana itu orang tak larat nak bawa. Kan? Jadi mengikut kemampuan. Puasa pun Allah Ta'ala kata puasa sebulan dia wajib. Mampu, orang mampu lagi buat. Kalau kata puasa 9 bulan, baki tu tak puasa, memang orang tak mampu buat. Maknanya ini hukum syariah. Hukum syariah ni orang mampu buat. Pergi haji tu pun dia wajibkan kepada orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Sesiapa yang mampu, istita'ah menjadi antara syarat nak menunjukkan seorang tu wajib ataupun tidak wajib pergi haji. Itulah dia rahmatnya Islam. Rahmatnya Islam. Islam bukan agama yang memberi kepayahan. Islam tu sendiri inginkan maslahah. Maslahah maksudnya kebaikan kepada seseorang, kepada hamba, kepada manusia. Segala yang menunjukkan kepada kerosakan, mudarat, kesemuanya akan dianggap sebagai haram dalam Islam. Islam mengelakkan daripada perkara mudarat dan mafsadah. Sebab tu kalau kita tengok kenapa majlis fatwa menyatakan hukum shisha itu sebagai haram. Shisha sebab melihat kepada aspek mudarat. Dalam Islam tidak mahukan mudarat. Islam hanya mahukan kebaikan. Sebab tu ia anggap sebagai haram. Sama juga seperti arak, seperti setiap benda-benda seperti racun dan sebagainya. Sesuatu yang haram, maka Islam sesuatu yang mudarat, Islam akan haram.
wala tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Dan tidak halal, maksudnya bagi seseorang ibu itu, ataupun tidak boleh, janganlah seseorang itu memudaratkan, janganlah seseorang itu memudaratkan ibu dengan sebab anaknya, sama ada dengan cara dia menghalang ibu tersebut daripada menyusu. Kalau seorang suami, dia saja dia halang ibu tu daripada menyusu. Ataupun janganlah seorang ibu memudaratkan anaknya dengan menghalang daripada dia menyusukan anaknya. Ataupun seseorang suami itu sengaja nak memudaratkan ibu tersebut dengan dia tidak memberi apa-apa yang wajib ke atasnya itu, tidak memberi nafkah, tidak memberi pakai, bahkan tidak memberi upah dalam kes penyusuan. Kalau sekiranya seseorang itu memilih untuk mengupah seseorang menyusu anaknya, maka hendaklah dia memberi upah terhadap susu tersebut. Siapa yang wajib bayar upah tersebut? Bukannya hasil daripada gaji isteri, tapi ialah hasil daripada gaji suami juga. Suami yang wajib beri. Samalah juga kalau dia tak suruh menyusu hari ni, beli susu, beli macam-macam jenis susu yang mahal-mahal. Siapa yang kena bayar? Sudah tentulah suami yang kena bayar. Itulah yang wajib ke atas suami, bukannya isteri. Tapi tak apalah kalau isteri nak bantu, isteri yang baik. Isteri perempuan ni dia tak sayang sebenarnya kepada duit, terutamanya pada anak-anak. Duitnya habis kepada anak-anak je. Suami tak tahu kadang-kadang. Ini kadang-kadang realiti yang berlaku. Sedangkan yang wajib ke atas suami sebenarnya yang wajib. Tapi isteri nak bantu tak salah, memang tak salah. Tapi kena ingatlah siapa yang wajib asalnya. Itu saja kena ingat. Yang wajib asalnya ialah suami. Itu kita kena fahamlah. Wala mauludun lahu biwaladih. Dan janganlah juga seorang suami itu dia mudarat ataupun memudaratkan anaknya dengan mana dia menghalang daripada penyusuan atas dasar nak memudaratkan isteri tersebut, ataupun adanya seorang wanita yang bila mana nak menyusu bayi tersebut, dia minta daripada lebih daripada yang wajib, minta bayaran lebih daripada yang wajib. Wa 'alal warithi mislu dzalik, dan ke atas waris-waris, yakni waris-waris yang dekat. Sekiranya budak itu, bayi itu tidak ada, ataupun bayi itu dianggap sebagai anak yatim, maka ke atas waris-waris mislu dzalik, waris anak-anak itu, kanak-kanak itu, begitu juga hukumnya. Jika bayi itu tidak ada harta, wajiblah kaum kerabat itu membantu dia. Sama ada dari segi nak mencari orang yang menyusukan, nak memberi pakaian. Ayat ini menunjukkan bahawa sebahagian kaum kerabat wajib juga membantu kaum kerabat dia, adik-beradik dia, saudara mara dia yang susah. Bahkan setengah daripada ulama-ulama seperti dalam mazhab Hanafi dan sebahagian daripada mazhab Hanbali disebut di sini, wajib sebahagian daripada kaum kerabat memberi nafkah kepada sebahagian yang lain dalam kes sekiranya kaum kerabat tersebut dari kalangan orang yang susah. Malahan dalam hadis sendiri Nabi juga memberi galakkan kepada kita supaya memberi sedekah itu, kalau boleh beri sedekah kepada saudara mara yang hampir, yang dekat. Kalau sekiranya ada adik-beradik yang susah, maka berilah sedekah kepada dia, kerana Nabi kata as-sadaqatu ala dhi rahimin sadaqatun wasilah. Sedekah kepada kaum kerabat kita, saudara mara yang mempunyai hubungan silaturahim dengan kita, yakni rahim yang satu, sama ada adik-beradik kita, sepupu kita yang susah, bagi sedekah kepadanya 2 pahala, iaitu pahala sedekah dan juga pahala silah.
Silah ni maksudnya pahala menghubungkan silaturahim. Itu fadilat, seperti mana dalam ayat ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut kembali tentang hukum hakam mengenai penyusuan. Fa in arada fisala, sekiranya kedua-duanya, yakni ibu dan bapa ataupun suami dan isteri, mereka kedua-duanya ingin fisalan, putuskan susu seorang bayi daripada ibunya, yakni sebelum 2 tahun. Kalau selepas 2 tahun tu elok-eloknya berhenti teruslah. Tapi yang ini maksudnya sebelum 2 tahun dia ingin putuskan susu. Antaradim minhuma, dengan sebab persetujuan daripada kedua-duanya. Wa tasyawurin, dan mesyuarat, hasil daripada perbincangan daripada kedua-duanya. Adakah putus susu ni memberi kebaikan kepada bayi tersebut ataupun tidak? Mereka berbincang. Kalau ada maslahah, ada kebaikan dan kedua-duanya bersetuju, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa, tidak salah bagi kedua-duanya untuk memutuskan susu bayi tersebut sebelum sampai 2 tahun. Maka berdasarkan kepada ayat ini, mafhum daripada ayat ini, kalau sekiranya salah seorang saja bersetuju, maka seorang lagi tak bersetuju. Suami je kata bersetuju, ibu tak bersetuju, maka tidak boleh memutuskan susu. Ataupun kalau sekiranya memutuskan susu ini tidak mempunyai kebaikan bagi bayi tersebut, maka tak bolehlah. Ulama kata tidak boleh putus susu. Nak menunjukkan juga bahawa suami dan isteri mesti memainkan peranan bersama. Maknanya pentingnya dari sudut pendidikan untuk anak-anak, untuk makan minum anak-anak, kedua-duanya kena ambil peranan. Kedua-duanya mesti diambil pandangannya. Bukan saja seorang ibu sahaja yang mendidik anaknya, ibu sahaja yang mengambil tahu hal makan minum anaknya. Tak, bapa juga hendaklah memainkan peranan. Ini soal tarbiyah, soal pendidikan juga. Samalah juga, bukan saja bapa saja yang wajib, ibu tak wajib. Bukan saja ibu saja yang wajib mendidik, bapa tidak tahu hal anak-anaknya, kerja, sekolah apa semua tak tahu. Hendaklah kedua-duanya mengambil peranan masing-masing. Sebab itulah dalam hadis Nabi pun, Nabi sebut secara umum, tapi yang lebih utama sudah tentulah penjaga tersebut ataupun disebut sebagai ketua keluarga. Itulah yang lebih utama sekali dalam bab pendidikan. Sebab Quran tu disebut ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu, termasuk isteri. Kita juga kena jaga isteri kita sendiri, suami ni. Wa ahlikum tu termasuk anak-anak tu. Keluarga termasuk isteri dan anak-anak. Jaga daripada api neraka. Jadi kena suruhlah, kena suruh anak-anak buat perkara baik. Sebab tu Nabi pesan suruh solat pun, solat itu 7 tahun. Dia tak solat lagi, jangan pukul. Tapi masuk 10 tahun, kalau tak solat, pukul. Dia sebut pukul lah. Pukul tu dengan cara yang tidak mencederakan. Sebab tu isu rotan, bila timbul isu rotan, nak menukar nak meminda akta kanak-kanak 2001 tu kan, nak memasukkan bahawa rotan itu sebagai satu kesalahan jenayah, maka orang pun bising. Sebenarnya yang pertama kita pun kena tahu rotan tu bukan matlamat. Rotan tu hanyalah satu wasilah untuk mencapai kepada satu matlamat. Matlamatnya adalah pendidikan, pendidikan tarbiyah. Rotan bukan matlamat, tetapi rotan dibenarkan. Dibenarkan bukan dibenarkan secara mutlak juga. Dibenarkan secara bersyarat. Bersyarat itu maknanya tengok pada ayat-ayat Quran lain, tengok pada hadis-hadis lain. Pukul itu ghairu mubarrih, darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak memudarat dan mencederakan. Maknanya sekadar untuk mendidik, bukannya cara sampai tahap cari rotan kalau boleh yang besar sekali. Lebih-lebih lagi lah kalau ambil tali pinggang. Cari apa yang capai, tak ada rotan, tak ada, ambil. Kalau takut-takut tengok, ambil dengan kursi-kursi lagi.
yang itu sudah tentulah haram. Pukul siapa-siapa pun, pukul siapa-siapa pun, pukul isteri ke, pukul di apa nama, di muka, seperti tampar, lempang orang kita panggil kan, maka itu adalah haram. Main dekat tempat ini, tempat yang boleh mencederakan, maka kalau boleh, kalau terpaksa sampai tahap pukul. Kalau tak sampai tahap pukul, lebih baik. Maknanya kita sekali suruhnya, maka dia pun takut. Dia pun takut kan. Maksud bukan nak suruh dia takut, dia rasa hormat kepada kita. Kalau takut ni bahaya juga kan, dari segi emosi. Tengok ayah takut selalu, mak tak takut. Itu pun kita kena. Sebab tu hari ni pun orang cerita tentang psikologi, bagaimana pendidikan, ilmu psikologi, ilmu nafsi. Dalam bahasa Arabnya ilmu nafsi, bukan ilmu nafsu. Saya dulu mengaji, kami ada satu subjek juga, ilmu nafsi. Tapi kita sama-sama orang Malaysia ni, ilmu nafsu ada tak ini? Nak main-main. Tapi sebenarnya itu psikologi. Bagaimana pendidikan, dalam pendidikan pun, bagaimana kita nak menggunakan psikologi. Terutamanya kalaulah budak-budak tu kanak-kanak yang istimewa, lagilah kena guna psikologi. Budak-budak istimewa yang disebut sebagai orang kelainan upaya, ataupun orang kanak-kanak istimewa ni, sama ada seperti sindrom, autism, dia tak boleh nak menerima arahan kita. Dia ada attention disorder. Kalau bukan attention, makna dia ada gangguan. Takkan nak pukul. Sebab itulah kalau kena pukul, dia tak nak pergi sekolah, dia tak akan pergi sekolah. Jadi itu kena memainkan peranan guru, sama ada pembantu murid ke, kalau orang tu bekerja sebagai pembantu murid. Kalau pendidikan khas ni, dia bukan setakat ada guru, dia ada pembantu murid. Kadang-kadang guru tidak pukul, pembantu murid dia pukul. Dia balik rumah, dia beritahu ke mak dia, cikgu pukul. Cikgu juga kena. Nampak? Yang cikgu juga yang kena. Sebab baru ni saya pergi ke hospital, kebetulan masa saya nak makan, menunggu lambat sangat nombor, saya makan, duduk di depan saya seorang pasangan yang mempunyai anak bongsu dia, anak yang sindrom, umur 12 tahun. Tanya, dia cerita pasal masalah anak dia tak nak sekolah sebab cikgu pukul. Cikgu pukul betul ke pembantu murid? Saya kata, saya difahamkan adanya pembantu murid, mungkinlah cikgu juga, saya tak pasti kan. Tapi itulah yang dia kata. Maknanya sepatutnya kena guna psikologi, bukan pukul. Budak-budak tu jentik telinga je pun dia boleh mengadu, dia boleh tahu. Dia tahu benda tu. Lebih-lebih lagi lah kalau anak-anak yang normal. Kita pun kena guna lebih banyak pendidikan yang rahmat. Islam tu rahmat kan. Rahmat itu Allah Ta'ala sendiri dalam satu hadis yang dinyatakan, hadis Nabi SAW sebut apa? Seorang wanita yang dilihat sedang menyusukan bayi dia. Maka Nabi pun sebut kepada para sahabat, apakah pandangan kamu? Adakah wanita tersebut akan mencapakkan bayi dia ke dalam api? La wallah, demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha. Allah itu sesungguhnya lebih rahmat lagi, lebih kasih dan sayang kepada hambanya berbanding ibu tersebut kepada anak tersebut. Bermakna kalau Allah Ta'ala tu lebih rahmat, maka Allah Ta'ala menurunkan syariatnya, syariat yang rahmat, syariat yang memberikan kebaikan kepada semua orang, sama ada orang kecil, orang besar, muda dan tua, wanita, lelaki, semuanya rahmat dalam Islam ini. Antashawurin fala junaha alaihima fa in aradtum an tastardi'u auladakum. Sekiranya kamu ingin mencari orang yang menyusukan untuk anak-anak kamu, bukan ayahnya, bukan ayah dia tak ada menyusu sama sekali, ibunya. Bukan ibu, cari ibu-ibu yang lain. Maksud cari ibu yang lain bukan bini kedua ni. Kalau sebab apa? Kalau ayat ni maksudnya tanpa mudarat, tanpa mudarat. Kalau dia nak cari itu maksudnya yang lain. Ini maksud dia nak mencari ibu-ibu yang menyusukan. Ada orang dia guna ayat ni, tamu-tamu tak nak menyusu anak, aku cari ibu lain yang boleh menyusu anak. Tak, ini maksudnya cari
Orang yang boleh menyusui, ibu susuan lah, yang untuk diberi upah. Manakala kalau nak kahwin lain, itu ada ayat lain yang khusus dalam surah An-Nisa tu kan, iaitu ayat tentang fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah perempuan itu sama ada 2, 3 ataupun 4. Quran sebut begitu. 2, 1 tak sebut lagi. Tapi selepas tu baru sebut wa fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu bimbang tidak berlaku adil, baru kahwin satu. Makna kita ni bimbang semua, kecuali beberapa orang sajalah. Kita semua ni bimbang tidak berlaku adil. Itu saja. Bimbang, khiftum maksud bimbang. Kalau nak terjemah takut pun tak apa juga. Kalau takut takut tidak berlaku adil, bukan takut bini. Takut tidak berlaku adil, maka kita kahwin satu saja. Itu dah ayat dah khusus. Dalam ayat ni ceritanya tentang kalau nak mencari orang yang menyusui anak, fala junaha alaikum, tak ada dosa, boleh. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kamu menyerahkan, yakni memberikan upah dengan ma'ruf, dengan cara uruf, kadar, mengikut kadar uruf, berapa upah dia bagi yang itu. Ini cara ini sebenarnya berlaku pada zaman dahulu, terutamanya di zaman orang-orang Arab Quraisy dahulu. Mereka memang begitu. Rasulullah sendiri disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah, iaitu Halimah daripada kampung, daripada kabilah Bani Sa'ad. Itu namanya Sa'diyah. Kita beri nama kan Halimatus Sa'diyah. Tak apa, tak salah. Tapi sebenarnya Sa'diyah tu maksudnya kabilah Bani Sa'ad. Sa'ad tu nama nenek moyang yang lama yang terkenal. Kalau kita ada nenek moyang kita yang lain, Halimah Bani Me'on, tak apalah. Kalau nak buat begitu kan, cuma tak sedap bunyi. Tapi nak beritahunya di sini, Rasulullah pun menyusu. Asalnya Halimah tu cari orang untuk ambil upah. Dia datang cari ambil upah, tak jumpa. Jumpa-jumpalah Nabi Muhammad, anak yatim. Waktu tak ada duit untuk bayar seperti mana orang lain. Maka dia, oleh kerana tak jumpa juga kanak-kanak lain, dia pun akhirnya tak nak balik tangan kosong. Bawa balik juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah yang sangat besar lah, sehingga bawa balik Nabi, keberkatan, sehingga kat kampung dia bawa keberkatan. Kambing yang tak ada susu pun ada susu bila bawa Rasulullah SAW. Mana berkatnya, rahmatnya. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Rasulullah, pengutusan Nabi tu bawa rahmat kepada sekalian alam, termasuk kepada makhluk yang lain. Termasuklah sampai kepada kita rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau baik, baiklah Allah Taala balas. Kalau jahat, jahatlah. Maksudnya kalau jahat, maka balasannya jahat, balasannya buruklah yang akan diterima. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 234, Allah Taala cerita semula juga mengenai hukum hakam berkaitan dengan cerai ataupun berkaitan dengan berkabung. Berkabung. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang mati dari kalangan kamu, wahai lelaki, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan isteri-isterinya, azwaja, pasangan-pasangannya, maka hendaklah yatarabbasna, mereka itu menunggu, tahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna, bila dah sampai habis tamat tempoh 4 bulan 10 hari, fala junaha alaikum, tidak ada dosa lagi ke atas kamu, fima fa'alna, ke atas apa yang mereka lakukan, yakni perempuan itu lakukan pada diri-diri mereka, fi anfusihinna bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan uruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ni menjelaskan tentang hukum hakam berkaitan perempuan yang kematian suaminya. Kematian suami, maksudnya dia berpisah dengan suaminya dengan cara mati suami lah,
Bukan mati dia suami dia kahwin. Ni suami dia mati. Apa yang dia kena buat? Dia hendaklah tunggu selama iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini iddah dia 4 bulan 10 hari. Hukum ini sebenarnya umum. Sama ada perempuan tu kahwin, laki dia tu sempat bersama dengan dia ataupun tak sempat. Baru akad nikah, habis hajar. Katakan itu kan. Tak sempat masuk bilik, naik tangga, jatuh tangga, mati situ. Macam mana hukum dia? Sama juga hukum dia. Sebab apa? Sebab pernah sekali orang datang tanya Ibnu Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Orang tanya Ibnu Mas'ud tentang seorang perempuan yang berkahwin, suami dia mati, tak sempat suami dia setubuh dengan dia. Malahan tak sempat bayar mahar lagi. Mahar tak sebut lagi berapa. Maka orang tanya 2-3 kali, dia kata, aku jawablah dengan pandangan aku sebab aku tak jumpa hadis. Dia kata sekiranya betul daripada Allah, kalau silap maka dia daripada aku dan daripada syaitan. Perempuan tersebut akan mendapat, dia kata, sodak, mendapat maharnya secara sempurna, dan dia mestilah beriddah selama 4 bulan 10 hari je lah. Cuma dalam masalah mahar saja yang dia tak jumpa, maka dia hendaklah dapat mahar sempurna mahar tersebut. Maknanya dapat mahar sepenuhnya lah. Kalau ada mahar misal lah berapa, kalau tak sebut lagi. Kalau tak beri lagi, dapat juga walaupun suami dia tidak bersama dia lagi. Kemudian bangunlah seorang sahabat, Ma'qil bin Jasad. Dia kata, betul kerana aku mendengar Rasulullah bersabda ataupun Rasulullah memutuskan perkara sama kepada seorang wanita zaman Rasulullah, iaitu Barwa' binti Washiq, yang kematian suaminya. Maka ketika mendengar kata-kata Ma'qil tersebut, Ibnu Mas'ud sangat gembira kerana apa yang dia sebut itu sama seperti mana pandangan ataupun seperti hadis Rasulullah SAW. Kenapa 4 bulan 10 hari? Dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab tafsir banyak menyatakan hikmahnya supaya nanti 4 bulan 10 hari ni barulah jelas, barulah nyata ada anak ataupun tidak ada anak. Kerana biasanya selepas 4 bulan itu, dia kata, barulah nak masuk ke bulan kelima. Sebab tu dia ada 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nak masuk selepas daripada 4 bulan 10 hari itu, nak masuk bulan kelima, barulah dia kata ada pergerakan. Saya pun tak tahulah. Orang perempuan dia tahu. Orang lelaki dia lain, jadi dia tahu geraknya. Ya, perempuan yang dia tahu. Jadi dia rasa pergerakan tu, rasa macam mana kan. Tapi kita boleh rasa, kita boleh letak tangan kita, rasa macam mana, menendang ke tak menendang kan. Sampai ada doktor suruh tu tanda kan, sehari berapa kali kan dia suruh tanda kan. Orang zaman sekarang lah, zaman dulu mungkin tak tanda. Saya rasa orang zaman dulu dia tak ada tanda-tanda tu, pakai ke mari cek macam tu je. Zaman sekarang siap suruh tanda. Satu hari tu mesti berapa, 10 lebih 12 lebih 10, mesti tanda tu, tendang tu baby punya kick tu kan. Mesti tanda. Jadi betul lah. Jadi 4 bulan tu mungkin dia tak rasa lagi. Bahkan kalau dalam hadis Nabi itu pun sebut kejadian makhluk, kejadian manusia tu 4 bulan 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Jadi semuanya 4 bulan lah. Kemudian baru ditiup roh. Ditiup roh. Jadi itulah dia hikmahnya. Cuma hukum ni umum, tapi dikhususkan bagi orang perempuan yang mati suami dalam keadaan dia mengandung. Maka iddah dia, kalau 4 bulan 10 hari, tengok-tengok ada anak dalam, kena tunggu lagi. Tak boleh kahwin lahir lagi lah maksudnya. Kalau dah rasa nak ke orang lain, tak boleh lagi. Tunggu lahir dulu 9 bulan. Maknanya tak 9 bulan lah, 4 bulan tinggal berapa bulan lagi, 4 bulan lagi lah pula kan, katakan. Baki dia 4 bulan lagi, tunggu lagi 4 bulan. Mana tahu kan, sebab tiba-tiba dia baru bersama dengan suaminya, esok suaminya mati. Kita tak tahu semalam
ada orang meninggal dunia. Semalam pun almarhum Tuan Guru Haji ni Abdul Aziz meninggal dunia kan. Satu peninggalan yang besar lah. Sebab dah tersebut benda ni kan, peninggalan besar kepada dunia Islam. Tokoh yang saya rasa tokoh yang berusaha daripada zaman muda sehingga zaman dia meninggal dunia untuk menyebarkan agama Islam ini. Kita pun tahu bahawa Islam ni sebenarnya dijaga dengan Rijaluddin, ataupun disebut dijaga dengan orang-orang yang membawa agama itu sendiri, orang yang memahami agama, para ulama secara mudahnya kita sebut. Dan ilmu juga diangkat dengan sebab matinya ulama kan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan beliau di tempat yang baik-baik bersama dengan pejuang-pejuang agama, insya-Allah. Dan kita juga nanti akan menyusuli, tak tahu bila, tua ke, muda ke, umur sempat 84 ke, tak tahu, 60 saja ke, 70, itu kita tak tahu. Sebab tu 60 tu sebenarnya selepas 60 ataupun selepas 70 tu, itu dipanggil extra time. Kalau kita dah 60 tapi hari ni 65, itu extra. Bukan maksud memberi gerun, tak, memang begitu. 70 lagilah extra lagi. 80 banyaknya extra. 100, ya Allah, minta panjang umur sampai aku umur 200 insya-Allah. Kita pun tak tahu. Tapi janganlah minta sampai begitu macam over pula. 200 tu tak tahu boleh jalan ke tak, sedar ke tak sedar pun tak tahu. Hidup-hidup saja takut menyusahkan pada orang kan. Jadi mati ni tak tahu. Semalam ada orang meninggal dunia juga. Dia balik daripada nak pergi sembahyang Jumaat, memandu sendiri, tak sempat. Pukul 11 nak mandu, tak sempat pergi sembahyang Jumaat, meninggal dalam perjalanan, dalam kereta. Ya Allah, mudahnya nak mati kan. Bila-bila masa je Allah Ta'ala nak ambil, matilah. Begitulah juga kalau sekiranya seorang itu dia mati, tak tahu mati bila kan. Bila matinya tiba-tiba isterinya tu ada kandungan, maka ada kandungan tu kena tunggu dahulu. Tapi kalau dia mati, isteri dia dah 9 bulan, sikit nak beranak, mati dia hari ni, esok beranak, selesai isteri dia. Itu maksud khusus. Maknanya tak masuk 4 bulan 10 hari. Nampak tak? Ada soalan? Anak dipilih kepada dia lah. Sebab anak dia 4 bulan dalam tempoh 4 bulan 10 hari tu. Maknanya nak menunggukan. Tapi kalau sekiranya maknanya ada unsur-unsur yang lain lah yang menunjukkan seolah-olahnya berlaku perkara yang pelik lah. Contohnya apabila mana habis 4 bulan 10 hari baru nampak anak sebulan, nampak tak? Ataupun 2 bulan. Bila kita kira tu daripada matinya suami, seolah-olahnya berlaku selepas daripada itu. Faham tak? Kesannya selepas daripada dia iddah 2 bulan, nak selesai tu nampak ada anak 2 bulan. Logik tak kita kata itu anak suami dia yang meninggal dunia? Tak logik lah. Nampak tak? Maksudnya kalau ada unsur-unsur tersebut, tidak boleh dinisbahkan kepada suami lah, tidak boleh dinisbah. Tapi hukum ini dikhususkan, maknanya hukum 4 bulan 10 hari dikhususkan dengan, dikecualikan orang yang mengandung lah. Sebab zaman dikatakan zaman Rasulullah sendiri pun pernah berlaku orang perempuan yang mati suaminya, kemudian besoknya dia melahirkan, ataupun tak lamalah tempoh tersebut dia melahirkan anak, maka di situ Rasulullah putuskan bahawa dia selesailah iddahnya. Bila selesai iddahnya, fa idza balaghna ajalahunna, bila dah selesai 4 bulan 10 hari ataupun selesai iddah dia dengan cara melahirkan anak, fala junaha alaikum, tidak ada dosa ke atas kamu, yakni para wali. Alaikum tu nampak, tidak ada dosa ke atas para wali, fima fa'alna fi anfusihinna, maknanya biarkanlah wanita tersebut apa yang dia nak buat untuk diri dia, iaitu kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai kembali menggunakan perhiasan. Ayat ni menunjukkan bahawa sebelum tu tak boleh guna perhiasan. Sebelum tu tak boleh nak menggunakan
perhiasan, yakni berkabung. Yang inilah yang disebut sebagai berkabung. Yang paling lama dalam Islam 4 bulan 10 hari. Nampak tak? Sebenarnya berkabung ni hanya bagi orang perempuan. Bagi orang perempuan. Cuma sekarang ni orang Melayu kita macam-macam berkabung lah kan. Minta maaf sebut memang betul lah. Tak, dalam Islam ni je sebenarnya berkabung. Dalam Islam ni je. Sebab tu dalam hadis Nabi pun Nabi sebut tentang masalah berkabung ni, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia nak melakukan berkabung itu ke atas mayat yang kaum kerabatnya lebih daripada 3 hari. Tak boleh. Beyond 3 days tak boleh. Tak boleh lebih 3 hari. Kecuali atas suami. Kerana ini ada nas. Suami boleh lebih 3 hari. Maknanya perempuan dia kalau nak bersih, orang perempuan ni sifat memang Quran dan juga hadis Nabi jelas syariat ni meraihkan keadaan sifat asal kejadian wanita tu. Wanita memang dia akan mudah bersedia. Orang lelaki mungkin dia tak menitih air mata, orang wanita menitih dua air mata. Kita menitih air mata sebab tengok air mata dia. Kadang-kadang begitulah. Kadang-kadang kita tak menitih tapi tengok air mata dia, kita pun kalah sama. Kan? Ada orang tak juga, tapi ada wanita yang memang sukar untuk menitiskan air mata. Ada, dia tahan lah, dia tahan, bukannya dia tak menangis. Ada. Jadi bila rasa sedih, kematian anak, kematian ayah, kematian adik-beradik, abang ke apa ke, maka dia boleh, maknanya dia nak berkabung dahulu dalam tempoh 3 hari. Maksudnya dia tak pakai pakaian yang cantik-cantik, dia tidak berhias. Itu dah. Tapi jangan lebih daripada 3 hari, cukup dalam tempoh 3 hari itu sahaja. Dan tempoh 3 hari sedih. Selepas daripada itu tak boleh lah. Tapi bagi suami, ya, yang tu wajib lah. Mana tidak boleh dia berhias, tidak boleh dia pakai wangi-wangian. Maksud pakai-pakai, janganlah biar dia, bukan maksud dia busuk macam orang gila tu, tak lah. Itu pula luar daripada syariat lah pula. Sehingga mati suami sampai tahap jadi macam gila, meratapi pemergiannya sampai tahap tak sedar apa dia. Seperti zaman jahiliah lah pula kan. Zaman jahiliah bila suami je mati, dia pun carikan baju dia, dia pun tampar pipi dia, meraung-raung di kubur. Maka jangan seperti Hindu dahulu kan, amalan amalan sati tak kan. Amalan yang terjun dalam api sama, amalan yang tidak diterima oleh akal manusia. Sebab tu pada zaman penjajahan British datang tu, British haramkan sebenarnya amalan tersebut di India, amalan sati. Tokoh-tokoh reformis dalam agama Hindu sendiri, ada juga tokoh reformis dia kata benda ni tidak patut dilakukan. Ramahan Roy nama dia. Kalau saya ingat, saya pernah belajar dalam perbandingan agama dahulu, almarhum guru saya sebut Ramahan Roy itu adalah tokoh reformis Hindu. Tokoh reformis Hindu yang menentang amalan sati. Nampak? Jadi amalan yang tidak boleh diterima, terima akad. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi habis selesai iddah, dia tak apa dah untuk buat balik benda-benda yang lama sebelum tu bil ma'ruf, tapi buat pun bukan jangan melampaui batas. Dah habis 4 bulan 10 hari ke nak balas dendam, sampai melebihi had, sampai melakukan perkara haram, sampai melakukan perkara yang tidak disyariatkan. Nampak? Dulu pakai tudung elok, habis 4 bulan 10 hari tak pakai tudung lah, siap sanggur lagi, cantik-cantik balik zaman dulu kan. Sebab nak tarik, nak attract orang lelaki lain pula supaya nak kahwin ni kan. Mana tahu perkara tu tidak dibenarkan. Tapi boleh. Yang tu orang panggil janda berhias. Janda berhias. Jadi ini menunjukkan bahawa wajibnya perkara mengenai berkabung pada wanita yang kematian suami ini sebenarnya ijma' ulama. Ijma' ulama.
4 bulan 10 hari. Ada ayat Quran khusus. Wallahu bima ta'maluna khabir. Akhirnya Allah Ta'ala sebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Khabir ni maksudnya ketahui apa yang kecil, apa yang besar, apa yang tersembunyi, apa yang zahir, apa yang nyata dan tidak nyata di hadapan manusia, semuanya Allah Ta'ala tahu. Itu maksud khabir. Allah Ta'ala ni khabir, yang maha mengetahui. Jadi Allah SWT jelas dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hukum hakam berkaitan dengan iddah dan juga berkabung. Saya rasa cukup untuk situ. Kita akan sambung ayat yang ke seterusnya 235 pada masa yang lain, insya-Allah. Ada soalan? Ada satu, dua kita. Boleh tak saya gunakan harus dalam Islam, konteks Islam, untuk perkara berkabung tadi, untuk mayat si mati lelaki? Contohnya kita ambil macam arwah Tok Guru di Aziz ni, bagi mengelakkan sesetengah perkara, contoh dia berebutan harta, atau dalam konteks yang lebih besar lagi berebutan kuasa ke, boleh Ustaz? Okey, terima kasih. Soalan yang baiklah mengenai masalah berkabung. Kita berbalik kepada hukum asal. Hukum asal maksud berkabung di sini ialah seseorang itu berada dalam keadaan sedih, kemudian dia meninggalkan perhiasan, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan seolah-olahnya tidak ada apa-apa berlaku. Itu asal hukum maksud berkabung. Dan berkabung ni disebut pada hadis tadi dan pada ayat ini hanya berlaku pada wanita. Itu yang pertama kita kena faham. Wanita ni dia boleh berkabung. Suami ataupun lelaki dia tak ada berkabung lah. Ada wanita dia boleh. Kalau bukan suami dia boleh dalam tempoh 3 hari. Selepas daripada tu sampai tahap ada para sahabat sahabiyah yang kematian adiknya, siapa nama tu, Zainab kalau tak silap, ataupun Ummu Habibah, Zainab binti Abi Salamah, yang kematian adiknya, yang mana ketika mana, ataupun Ummu Habibah kalau tak silap saya, Ummu Habibah yang kematian adiknya ketika mana dalam tempoh tersebut, oleh kerana masyarakat ketika itu mereka melakukan berkabung tanpa kira masa, oleh kerana nak break dia punya norms, dia punya adat tu, Ummu Habibah panggil ketika itu, minta orang bawa minyak wangi. Dia pun nombor dia punya arik ni, sinilah arik panggil, dia nombor di sini, nak menunjukkan supaya, dia kata bukannya apa, aku nak menunjukkan supaya aku tidak berkabung. Kerana berkabung tu tidak dibenarkan dalam Islam. Berbalik kepada masalah kalau sekiranya seorang tu meninggal dunia, nampak, dalam tempoh yang baru saja ni, janganlah seorang itu kita nak ambil, boleh kita nak berhenti seketika untuk tidak kita meneruskan lagi perkara-perkara seperti perebutan kuasa ke, seperti adakah perkara tu harus ataupun tidak harus. Itu soalannya, betul tak? Kita berbalik kepada isu mengenai ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebab Rasulullah sebagai asas. Apabila Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah SAW dikebumikan, ketika mana proses pemandian, oleh kerana isu mengenai negara, sesuatu isu yang sangat besar, pemilihan seorang pemimpin untuk meneruskan lagi pemerintahan tersebut, maka para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk Abu Bakar dan beberapa sahabat-sahabat besar yang lain, pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermesyuarat di situ, siapakah yang perlu menggantikan Rasulullah memimpin negara tersebut. Sedangkan Rasulullah baru saja meninggal dunia. Apakah mereka tidak hormat Rasulullah? Tak, bukan begitu. Kerana yang mati telah mati, yang hidup masih lagi hidup, perlu meneruskan
perlu meneruskan kerja, perlu meneruskan kehidupan. Yang ada tinggal hanyalah mungkin beberapa orang sahabat, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang merupakan menantu Rasulullah, yang paling dekat menantu Rasulullah, yang duduk di dalam proses nak mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pergi. Sehingga kan mereka berbincang, hampir mereka berbincang itu tak dapat keputusan. Siapa yang nak merintah? Akhirnya Abu Bakar datang, dia kata al-a'immatu min Quraisy, dia kata mesti datang daripada Quraisy dahulu ni. Kerana sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Akhirnya mereka pun bersepakat bai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah baru saja meninggal dunia. Nak menunjukkan di sini apa? Tidak berlaku sebenarnya proses berkabung walaupun seorang itu baru saja meninggal dunia. Namun begitu, sekiranya perkara-perkara yang tertentu yang kita rasa boleh nak melewatkan, tak ada masalah nak melewatkan sekejap. Tapi kalau perkara-perkara yang urgent, yang mesti dilakukan juga, seperti pemerintahan tadi, nak meneruskan, maka boleh tanpa kita kaitkan dengan mati, tanpa kita kaitkan dan hubungkan dengan matinya seseorang. Maknanya kita tak boleh nak berkabung. Maknanya hari ni kalau sekiranya almarhum meninggal dunia, kita walaupun bukannya orang yang dekat, saya secara peribadi bukanlah orang yang dekat, bukanlah kita ni tapi mengenali beliau, pernah belajar juga, maksudnya pergi menadah di tempat dia kuliah itu. Oleh kerana meninggal semalam, saya pun pakai hari ni pun kopiah hitam, maknanya tak pakai minyak wangi, seolah-olahnya berkabung. Itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Tapi merasa sedih kerana kehilangan orang yang dianggap sebagai ulama yang kita sayang, maka itu tak mengapa. Kita melahirkan rasa sedih tu bersifat, itu cara kita, maknanya menghormati pemergiannya. Bukan setakat menghormati, bahkan merasa sedih sebab pemergian ulama. Itu tak ada masalah. Tapi dari segi nak kata berkabung, nak menyatakan haram, itu sukar bagi saya nak menyatakan haram lah. Kerana berdasarkan kepada hadis tadi lah, kisah Rasulullah sendiri, tak ada pun sahabat yang berkabung. Nampak tak jelas? Saya rasa jelas. Tapi dari segi kita nak rasa sedih, itu tetaplah. Sebab ulama-ulama daripada zaman dahulu lagi, as-salafus soleh, bila ulama ada meninggal dunia, sampai tahap mereka menyatakan rasa sedih mereka tu, mereka ucap dengan ucapan mereka. Keluar syair, keluar kata-kata. Yahya bin Ja'far ni salah seorang ulama hadis yang juga terkenal. Bila meninggal dunianya Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari ni kita tahu siapa. Hadis Bukhari itu adalah hadis yang paling sahih selepas Quran. Maknanya selepas Quran yang sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal dunia, Yahya bin Ja'far kata, "Lau quddirtu an azida fi umri Muhammad bin Ismail." Muhammad bin Ismail yakni Bukhari lah. "Min umri la fa'altu." Kalau sekiranya ditakdirkan. Maknanya memang tak ditakdirkan lah, dia kata. Kalau sekiranya ditakdirkan, aku boleh tambah umur Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail ni, dengan ambil umur aku sikit. Nak tambah umur Bukhari, aku buat. Nescaya aku akan buat. Kalau ditakdirkan begitu, tapi tak boleh lah, tak ada pun takdir macam tu. Kan? Kenapa? Kerana matinya aku mati seorang lelaki, tapi matinya Imam Bukhari pergi bersama dengan ilmu-ilmu dia sekaligus. Sebab itulah para ulama, mereka merasa sedih begitu dengan pemergiannya para ulama. Baik di Malaysia kita begitulah, baik di negara mana pun, ulama yang ada di dunia ini yang meninggal dunia, kita boleh merasakan kehibaan, kesedihan. Para ulama mereka biasa apabila meninggalnya seorang ulama, mereka menggunakan rosak. Rosak ni maksudnya syair-syair yang nak meratapi ataupun menunjukkan kesedihan peninggalan ulama-ulama tersebut. Jadi itu tidak menjadi masalah. Saya rasa ada satu lagi soalan. Ya. Okey, dia injek susu. Jadi kita dengar juga, dia dah tak sama dengan suami lama. Lepas itu mahkamah takkan dia salah kan.
besok ni kahwin. Bukan dulu. Kita dari data talak ataupun Jadi begini, yang pertama saya jawab yang susu dahululah. Yang menyusu ni, isu penyusuan kita tengok berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Nabi hukum gantungkan hukum penyusuan tu hukum halal haram ni, maknanya jadi mahram ataupun tidak mahram nanti dengan susu. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, hadis Nabi. Makna haram seseorang itu dengan seorang wanita dengan sebab radha'ah, sama seperti anak kandung lah. Dengan sebab penyusuan tu seperti anak kandung. Kemudian disebut juga di antara khamsun yuharrimna tu. Kana fima unzila asharatun rada'at yuharrimna fanusikhna bi khamsin yuharrimna. Kalau dahulunya hukum awal Islam ialah 10 kali kenyang barulah mengharamkan seorang wanita dengan bayi tersebut. Tetapi dinasahkan hukum 10 dengan 5 kali. Ini hadis yang cerita tentang hukum nasah. Makna sekarang 5 kali lah. 5 kali barulah haram. Makna Nabi hukumkan gantungkan dengan susu. Susu tu macam mana bentuk susu? Nabi tak nyatakan. Zaman moden hari ni, orang perempuan yang tak ada suami, biasa orang perempuan ni susu dia datang daripada suami dia. Sebab tu dalam kitab fiqh disebut labanul fahli. Maknanya selepas dia bersama suami, dia mengandung. Lepas mengandung tu ada proses susu. Itu panggil susu suami. Maksudnya susu bukan suami dia minum, tapi nak minum tak apa. Maknanya nak beritahu di sini ialah susu tu datang hasil daripada dia bersama. Tapi kalau perempuan tu dia tak ada, trend hari ni pun kadang-kadang ikut orang putih pun ada juga trend maksudnya dia nak tak nak kahwin, tak nak free saja kan, tak nak berkahwin, tetapi dia nak ada orang untuk dia sebagai teman dia ambil anak angkat tapi tak menyusu. Itu menyebabkan masalah dari segi aurat lah, dari segi aurat. Oleh kerana itulah hukum meletakkan menyusu, sama ada dia injek ataupun tidak injek. Kalau dah tiba-tiba dia ada bayi, tiba-tiba ada keluar susu, tak masalah lah. Tapi kalau dia nak baik, biasanya tak keluar susu, maka dia pergi jumpa makan hormon susu, injek hormon susu, maka ada proses keluarlah susu, maka tak ada masalah. Hukumnya tetap kembali kepada hadis tadi. Maknanya kalau 5 kali kenyang, dengan syarat lah bayi tu umur 2 tahun, jangan 20 tahun. Ambil anak angkat 20 tahun nak menyusu, boleh anak lain lepas menyusu. Nampak tak? Maknanya kita kena faham hukum. Walaupun ada pandangan tu ganjil, kita kena tolak pandangan yang ganjil, yang kata dewasa. Memang ada, saya tak nafikan. Dalam kitab fiqh dan kitab tafsir sebut, diriwayatkan tentang kisah hadis Salim tu, Maula Abi Hanifah. Kalau orang belajar hadis dia tahulah tentang masalah tu kan. Tapi ditolak ataupun dianggap sebagai oleh para ulama sebagai khususiyat. Itu Nabi sebut untuk khusus itu, yang tak berlaku pada sahabat lain pun, yang itu sahaja, untuk menghalalkan hamba abdi keluar masuk, begitulah. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama, kalau tidak silap saya lah. Tapi ada pandangan tapi pandangan tu ganjil, ditolak dan dianggap sebagai khususiyat. Yang hukum umum ni mesti 2 tahun dan dia 2 tahun ke bawah, bukan 2 tahun ke atas, 2 tahun ke bawah. Mana kalau lebih 2 tahun, mazhab Abu Hanifah kalau tak silap saya, yang dia kata 2 tahun 6 bulan boleh lagi untuk mengharamkan. Kalau katakan dia ambil budak tu lewat sikit 2 tahun tu, kalau nak ambil kira mazhab Abu Hanifah tu, mungkin kita boleh terima lagi lah 2 tahun 6 bulan kalau dah dianggap sebagai satu perkara yang sukar. Tapi kalau lebih daripada tu, tak boleh. Sebab itulah kita nasihatkan, kalau perempuan tu nak ambil anak angkat pun, kalaulah dia tak nak cucuk hormon, berilah dia minum susu daripada susu adik-beradik dia ke yang ada susu. Tapi itu pun membawa masalah pada suami lah, pada lelaki. Kalau dia suami isteri ambil anak angkat, kalau dia beri kepada adik dia menyusu, suami dia akan berlaku masalah juga kalau anak tu perempuan. Kerana dia menyusu dengan adik dia. Bila menyusu dengan adik, soalnya dia menjadi anak saudara dia saja. Yang lelaki suami anak saudara sahabik, orang kita kata. Anak saudara sahabik ni dia tetap hukum dia sama. Maknanya boleh kahwin hukum dia. Sebab itulah lebih baiknya kalau hari ni zaman moden, injek lah untuk dapat.
Anak dia biasanya orang ambil anak angkat ni awal-awal lah, kecuali program anak angkat yang tu besar-besar dah. Saya rasa cukup kot sekadar itu. Wallahu ta'ala a'lam. Talak tadi apa? Isu mengenai talak. Okey. Talak ni biasanya dia berbalik kepada mahkamah. Balik kepada mahkamah. Biasanya sekiranya berlaku dalam proses tu, kalau mahkamah kata bermulanya iddah hari inilah. Kalau dia kata bermulanya iddah ni masa kamu sebut seminggu lalu, 2 minggu lalu, maka bermula daripada itu. Kita kena faham proses cerai-berai ni biasanya memerlukan dokumen. Asalnya memang tak perlu, tapi oleh kerana berdasarkan kepada kemaslahatan hari ini, perlunya kepada dokumen, tulis, bukti, saksi. Kalau tidak ada benda tu, nanti akan bercelaru. Masyarakat pun akan bila nak kahwin, bila nak tu. Sebab isu soal kahwin ni kan bukan asal hukumnya halal, asal hukumnya haram. Kahwin dan cerai. Asal hukum kahwin tu adalah haram. Halal dengan sebab kita ada akad saja, baru kita halal dengan seorang perempuan. Jadi kena jaga betul-betul lah. Jadi kalau hakim tu kata dah habis iddah, maknanya dia kahwin esok tu mungkin. Kalau hakim putuskan dia iddah baru start hari ni, esok kahwin, salah lah. Mana perkahwinan tu sah tak? Tak sah. Kalau sekiranya iddah tersebut iddah raj'i lagi lah. Iddah raj'i maknanya dia masih dalam tempoh rojok 3 bulan ataupun 3 kali suci. Dia tu masih lagi hukum isteri, hukum dari segi hukum. Kalau mati suami dia dapat harta pusaka lagi. Cerai talak 1 dalam tempoh 3 kali suci tu, suami yang dia cerai dia tu mati. Rindu sangat kat dia berkali. Bila mati, dia dapat harta pusaka tak? Dapat. Dalam tempoh tu kan. Tapi kalau cerai yang sudah menjadi dipanggil ba'in sughra, ba'in kubra. Ba'in sughra ni maksudnya kalau sekiranya habis tempoh 3 kali suci tu dipanggil ba'in juga sebenarnya, tapi ba'in sughra lah. Maknanya dia dah kena akad balik, itu tidak dinamakan sebagai isteri lagi lah. Itu jelas lah. Mana kena balik kepada mahkamah. Sebab itulah dalam kes MH370 tu, seorang wanita dah lama dah kes tu kan, setahun lah maksudnya. Dia dah menunggu lama. Perempuan bagaimana perasaan dia? Kita dah sebut dulu kisah daripada zaman Sayyidina Umar. 4 bulan adalah dianggap sebagai waktu yang paling lama bagi seorang wanita menunggu. 4 bulan tu lama. Nampak? Sebab itulah Sayyidina Umar bila dia dengar kisah yang berlaku yang dia meronda malam tu, perempuan tu keluar syair tu, katakan kalau tidak kerana Allah Ta'ala aku rasa bergegar dah katil ni. Suami dia tak ada. Perempuan tu Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar pun tanya anak dia. Memang betul dia 4 bulan dah paling lama. Lepas tu Sayyidina Umar dia tidak benarkan tentera dia lebih daripada 4 bulan. 4 bulan baru balik. 4 bulan kena balik nanti. Sebab tu orang guna keluar 4 bulan kali. Wallahualam. Tapi nak cerita di sininya ialah dalam tempoh tu perempuan dia tu. Tapi dalam MH370 lama kan. Tapi bila pergi ke masalah kahwin, walaupun dikatakan bahawa diputuskan bahawa dia dah proses pencarian yang lama. Bayangkan nak pergi lautan lautan Hindi kan. Nak cari tak jumpa. Jadi bagi wanita yang merasa mudarat diri dia boleh buat aduan di mahkamah, file di mahkamah, saya nak filekan sudah berpisah. Mana mahkamah putuskanlah. Taklid dia sebab lain, mana tanpa apa-apa sebab alasan. Dia taklid daripada awal lagi boleh kan. Taklid yang tidak pulang, yang ni dia dah tahu kena kes apa, cuma dia nak filekan mana mahkamah. Suami dia mafkud. Hukum mafkud ni maksudnya hilang di lautan. Memanglah makna mafkud. Maknanya dia filekan kepada mahkamah, mahkamah putuskan. Sama ada mahkamah kata kena tunggu setahun lagi, ataupun mahkamah kata kita tengok dalam 6 bulan lagi. Kalau dia balik kan, balik kan takut pula kan. Maknanya mahkamah putuskan. Itu maknanya tinggi seorang qadi ataupun disebut sebagai hakim lah. Hakim mahkamah, dia beri kuasa. Kalau dia kata hari ni kita putuskan bahawa dah maka hendaklah kamu beredah start daripada hari ni. Edah suami kamu mati je lah.
Maksudnya mahkamah putuskan mati ke tak mati. Sebab tu mungkin dia umumkan begitu hukum dia. Berbalik kepada perempuan tu lah. Saya rasa ada dalam fatwa sudah ada. Tak silap saya lah. Fatwa menyatakan memang perempuan yang merasakan diri dia termudarat, dia boleh buat aduan di mahkamah untuk dia berkahwin lain lah. Takkan tak nak kahwin lain kan? Orang lelaki ramai lagi. Gurau je lah tu. Wallahu ta'ala alam. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin walhamdulillah.